Kalau ada apa-apa yang berlaku, tak payah tepuk tangan. Inna tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan tu untuk perempuan. Nah, tepuk tangan tu untuk perempuan. Nabi tanya sebut pada sahabat. Tepuk-tepuk tu untuk perempuan dalam solat. Ni tepuk ni tasfiq, qaf, tasfiq. Kalau tasfih tasfih ni ni tasfih. Tasfih ni para ulama kita khilaf. Ada yang mengatakan haram kerana menyerupai perbuatan orang kafir. Ada yang mengatakan makruh kerana dia juga menyerupai perbuatan orang kafir. Ada yang mengatakan harus. Jadi ada beberapa hukum. Ada kata haram, ada kata makruh, ada kata harus. Jadi para ulama mazhab Syafi'i kata makruh kita tepuk macam ni. Dipersilakan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak untuk naik ke pentas menyampaikan BRM 1 Malaysia. Makruh. Walaupun majlis sampaikan BRM 1 Malaysia, tak kisahlah, ceramah ke apa, makruh lah. Mazhab kita mazhab kita Syafi'i lah. Jadi ada mazhab yang lain kata harus. Sebab apa, nak raikan situasi tu. Kadang-kadang majlis tu majlis formal. Biasa majlis formal ni dia ada tepuk gitu. Jadi ada yang kata haruslah. Jadi berpada-padalah. Jangan lebih-lebih pula kita Tok Imam lebih-lebih. Mentang-mentang nak naik elon kan, dia lebih-lebih tepuk. Bukan ni lah, sana jauh luar negara kan. Sini semua baik-baik, Selangor kita ni baik-baik semua kan. Jadi cuma kita sebut itu makruh. Okey. Apa tepuk yang tidak dimakruhkan? Bagaimana perempuan nak tepuk dalam solat? Ada 3 cara. Tepuk tapak tangan kanan ke muka tangan kiri. Ataupun begitu kan? Ikutlah. Ataupun tangan kiri tepuk muka tangan kanan. Ataupun tu 3. Tasfiq. Yang tasfiq tadi kita kata gini makruh. Jadi tiga bentuk inilah yang kalau dalam solat kita buat macam tu. Sunat kita buat macam tu bagi perempuan lah, harus dia boleh buat macam tu. Nabi sebut pada mereka tepuk tangan itu untuk perempuan. Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Apabila berlaku sesuatu di dalam solat untuk lelaki, maka katakan subhanallah. Sepatutnya macam tu. Bila Nabi datang tadi nak sound pada Abu Bakar, signal pada dia, kata subhanallah. Gitu, subhanallah. Macam tu Nabi ajar pada para sahabat. Tapi kalau Tok Imam salah ayat baca, kita jangan cakap subhanallah. Nanti Tok Imam baca subhanalladzi asra, makin salah ayat. Sambung ayat mana dia salah tu. Tapi bagi can dululah kan, bagi can Tok Imam baca dulu. Ni dah baru first satu kali berhenti. Orang belakang sound asra. Baru dia potong pendeknya asra. Al-Quran berapa banyak ayat kan? Kita as-salah, Tok Imam as-salah, ayat ke berapa as-salah? Banyak ayat as-salah dalam Al-Quran. Tak sambung Tok Imam. Kalau nak bantu Tok Imam baca panjang sikit daripada starting tu, jadi Tok Imam boleh ingat apa yang terlupa tadi tu. Okey. Jadi bila berlaku Nabi kata ada masalah, cakap subhanallah. Ini untuk lelaki. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa iltafata. Tidaklah seseorang itu apabila dia mendengar ada orang yang mengatakan subhanallah, niscaya dia akan berpaling. Dia tahu itu dia salah lah tu kan. Tapi kadang-kadang tu macam kita cerita tadi lah, ada yang Tok Imam degil kan, orang tegur dah subhanallah. Sampai kalau aku boleh bercakap, dia kata Tok Bilal, aku cakap, dia kata Tok Imam baju hang koyak nampak sepeda. Tapi tak boleh, batal solat. Jadi Tok Imam kadang-kadang bila ada subhanallah tu mesti ada something wrong tu kan, mesti ada something wrong. Sebab tu orang yang di belakang Tok Imam mesti orang yang pandai lah, yang bijak sikit lah hukum-hukum fiqh ni kan. Ngaji fiqh lah, dia tahu sikit, sebab sedikit nak tegur nanti kan. Kalau sikit je dia boleh tutup Tok Imam, tutup Tok Imam terselak baju, dia boleh tutup. Jangan biarkan, ambil handphone, rakam video, masuk YouTube. Ini Tok Imam masjid sekian-sekian. Habis tu balah kita kan. Dia boleh makmum belakang maju ke hadapan sikit, tutup Tok Imam tengah rukuk tadi boleh. Baru dia rukuk lagi sekali. Dia rukuk lah, dia sebelum dia rukuk tu dia tutupkan dulu Tok Imam supaya tak batal. Sebab mazhab kita bila terselak sikit
Kita tutup pada waktu itu, tak batal sholat pada waktu itu, kita tutup dengan segera. Oke. Jadi Nabi ajar para sahabat, kalau ada kita tegur, mesti mereka akan paham nih. Bang dah, nak bang dulu. Tak payah bang. Kita bilang bang dah tadi. Ya Abu Bakrin, selesai Nabi cerita pada semua orang, Nabi tegur pula Abu Bakar. Jadi kita jangan marahlah kalau ada orang tegur kita lah, ya. Bab fikih ni, bab agama ni jangan marahlah. Kadang-kadang orang tegur tu memang untuk betulkan kita. Tok Imam ni kadang-kadang dia tahu apa yang berlaku makmum ni. Sebab Tok Imam dia bukan hanya duduk depan, jangan ingat Tok Imam tak tahu apa yang berlaku belakang, dia tahu, dia tengok. Dia kata Tok Haji itu macam tak betul je solat. Jadi dia pun bagi tazkirah tu, dia cakap umum je. Kita kalau nak solat tuan-tuan, angkat takbir tu kena sebut Allahu Akbar, tak boleh angkat tangan. Tak boleh. Jadi bila imam tegur macam tu, kita yang macam kena pergi aku je. Celaka dia kata Tok Imam. Aku tak main dah sini, aku tak main dah. Tu dia. Bila nak berubah lah macam tu Bila kena tegur gitu, khutbah. Jangan tidur waktu khutbah. Kita yang waktu tu tidur. Awak ni, aku ngantuk ni, dia kata. Lepas tu tak main datang dah. Kan? Sebab kena tegur, tak boleh gitu ni. Nabi ni, bapak mertua dia ni, bapak mertuaku ni, ya Abu Bakrin, depan semua ni Nabi tegur Abu Bakar, tapi Nabi tegur dengan perkataan yang baik. Ya Abu Bakrin. Nabi tak sebut nama dia, Nabi sebut kunyah dia, panggilan Abu Bakar. Nama dia Abdullah bin Utsman, kan? Tapi Nabi panggil dia, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Maka yang bagi li ibni, ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tusalliya bin nasi hina asyartu ilaika. Awak hang tadi aku sudah isyaratkan dah jadi tok imam, awak tak nak jadi tok imam. Nabi tegur kepada Sayyidina Abu Bakar. Guna persoalan, Nabi kata, dia suruh jadi tok imam, jadilah tok imam. Awak yang leceh sangat ni, awak yang tak nak dengar cakap ni, awak kelas kepala sangat. Ni Nabi ajar pada kita, nak ajar anak ada masalah, tanya, jangan hukum terus. Awak lewat ni, awak yang cikgu bagi tahu telefon ni ada masalah di sekolah, tanya dulu. Kalau dia bergaduh dengan kawan dia, tanya dulu, jangan hukum terus. Tanya. Ini kaedah pendidikan dalam agama. Demikian juga kalau ada bergaduh, kita jadi orang besar di atas. Kita dapat laporan tok imam dengan tok imam tak sepadan, asyik berbalah. Kan jangan dengar sebelah pihak, jangan dengar orang lain cakap. Tanya dulu apa masalah ni, sepatutnya ini berlaku. Ni awak yang demonstrasi ni apa masalah demonstrasi? Harga gula naik, baru okey, nanti kita akan pertimbangkan ya macam mana ya. Jangan buat demo ni semua balik macam tu. Kan? Jangan terus hukum membuta tuli macam tu. Kan? Tak boleh macam tu. Ni agama kita ni, orang pandang agama kita ni agama Islam di zaman dahulu. Orang pandang pada umat Islam bagaimana adab dan akhlak mereka sehingga mereka boleh memeluk Islam. Sama misalnya kalau ada orang minta sedekah datang ke masjid kita, kan? Kalau nak bagi, tak nak bagi senyap, diam. Ni kadang-kadang bagi dah, lepas tu cakap, semua datang semua, setiap minggu datang. Tak payah cakap lah, hang dah bagi dah, kan? La tubtilu sadaqatikum bil wanni wal azab. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang minta sedekah. Jangan. Ada kadang-kadang kita jumpa tok imam, Taqullah, bergegar mimbar hari Jumaat, bertakwa pada Allah. Dia tak bertakwa. Dia announce dah, okey tuan-tuannya, kita ada sekian-sekian minta sedekah. Jadi tuan-tuan hulurkanlah sedekah. Dia bagi sedekah, dia cakap, dia semua datang masjid. Tak cukup lagi ke nak bina madrasah? Tu dia tak bagi-bagilah announcement, lepas tu masuk bilik sudah senyap. Kalau kita nak bagi dapat pahala. Tak nak bagi tak payah. Memang agama kita tidak menggalakkan umatnya untuk meminta-minta, karena meminta-minta ini bukan daripada amalan Islam. Tetapi kadang-kadang apabila seorang terdesak, maka dia perlu untuk meminta, dengan syarat dia mesti berusaha keluar daripada perbuatan meminta-meminta tersebut. Selagi dia ada kudrat, dia kena berusaha. Karena Islam mengajar kita untuk bekerja, bukan meminta.
Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang menerima di bawah. Itu Islam ajar pada kita tuh. Kan? Oh, masuk situ dulu ada. Oke. Nabi tanya kita, kenapa? Dia kata, awak tadi ya, bila aku arahkan tadi suruh jadi tok imam, kenapa berpaling? Faqala Abu Bakrin, ma kana yanbaghi li ibn Abi Quhafah an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, tidak layaklah anak Abu Quhafah ini untuk menjadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adab baginda Sayyiduna Umar, dia tak kata aku ni tak layak ya Rasulullah jadi tok imam. Kan ini orang-orang Arab ni kadang-kadang kalau yang jumpa baik tu dia baiklah, kalau Islam dia baiklah, kalau yang jahat tu dia jahat terus. Kan sampai ada kawan-kawan kita yang duduk di Mekah tu doa kunut kena lepung sebab kunut bid'ah, dia kata. Sebab dia rasa bila dia duduk di tempat dia yang pandai, dia kata. Padahal mazhab Syafi'i kita sunat doa kunut. Kan kawan kita kena sekek kepala sebab kunut lah orang-orang Arab. Jadi kalau ada yang baik itu dia baik. Ini adat dia. Padahal dia kata patutnya ya Rasulullah, aku ni sebenarnya tak layak lah bro, aku ni bro tak layak lah bro, cakap macam tu lah. Tapi anak Abu Quhafah ni, anak kepada Pok Mat ni, aku ni anak pada Pok Mat ni tak layak ni nak jadi tok imam ni. Dia kata gitulah. Tapi ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita syariat, akhlak, akidah yang benar supaya kita menjadi muslim yang baik. Hadis ini